kami hadirkan lagi dua orang pegawai sumber yang betul. akan memberikan penerangan berkenaan dengan perkhidmatan perubatan bagi musim haji 1446 Hijrah bersamaan 2025 Masihi. Dan mungkin kita terus sahaja perkenalkan, iaitu kita akan bersama di sebelah saya adalah merupakan konsultan perubatan dan ketua rombongan Bittah Perubatan Haji 1446 Hijrah, iaitu Yang Mulia Dr. Haji Aziman bin Pihin Orang Kaya Maharaja Karna Datuk Paduka Seri Haji Yaakob. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Dan juga kita perkenalkan juga sebelah yang di hujung sekali adalah Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Syahril bin Haji Ali, Pegawai Jururawat. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. apa khabar je hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dalam keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan terus digunakan kesihatan dan keafiatan kerana dimaklumkan insya-Allah Bitsah pegawai perubatan dan juga beberapa karyawan yang juga akan ditugaskan akan insya-Allah bertolak esok. Insya-Allah. Insya-Allah ya. Baik, terus kepada agenda kita ni. Saya percaya ada yang turut menyaksikan sesi wawancara kita ni pada hari ini diajukan kepada Yang Mulia Dr. Haji dulu. Barangkali dapat memberikan sedikit sebanyak pengenalan mengenai dengan rombongan perubatan haji dan juga perkhidmatan yang akan diberikan ketika berada di Tanah Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pihak Rampai Pagi kerana memberi kami peluang untuk dalam wawancara ini. Alhamdulillah, seperti tahun-tahun yang lepas, Kerajaan Kebawahduluan Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah melantik dan akan menghantar 20 pegawai perubatan haji yang terdiri daripada 6 orang doktor, 14 jururawat dan paramedik. Jadinya rombongan ini memang terdiri daripada kepakaran dan latar belakang yang berlainan, insya-Allah. Dari segi perkhidmatan, insya-Allah perkhidmatan klinik akan diadakan di kedua-dua kota suci. Di Madinah Al-Munawwarah insya-Allah akan diadakan di Hotel Madin Al-Raudah, dan di Mekah insya-Allah akan diadakan di Snud Ajiat. Selain daripada klinik perubatan dan farmasi, akan diadakan juga perkhidmatan kecemasan bagi jemaah yang memerlukan perkhidmatan secara kecemasan ataupun emergency. Di Mekah juga insya-Allah kami akan mengadakan klinik bergerak di mana rombongan perubatan haji akan bergerak ke hotel-hotel ataupun tempat penginapan di mana jemaah-jemaah Brunei akan berada, insya-Allah. Jadi sikit sebanyak pengenalan yang boleh kita fahami ini antara tugas dan juga tanggungjawab fungsi rombongan perubatan. Dinyatakan tadi insya-Allah 20 orang, 6 daripadanya adalah doktor dan 14 merupakan jururawat dan juga paramedik yang akan insya-Allah diterbangkan esok lebih awal untuk membuat persiapan dan persediaan pastinya. Ya, betul sekali ya. Dan juga ini mungkin kita ajukan soalan kepada Tuan Haji Muhammad Syahril mengenai dapat Tuan memberikan penerangan lebih lanjut mengenai persiapan yang telah dijalankan oleh rombongan perubatan haji sebelum bertolak ke Tanah Suci. Silakan. Terima kasih puan-puan wawancara. Terima kasih. Beberapa persiapan telah dilaksanakan sebelum rombongan pegawai perubatan haji bagi musim haji tahun 2025-1446 Hijrah bertolak ke Kota Suci Mekah dan Madinah. Pertama sekali, pemeriksaan kesihatan, perbincangan atau perjumpaan telah dibuat dengan pihak-pihak yang berkaitan bagi memastikan pemeriksaan kesihatan haji akan dilaksanakan dengan lancar dan baik. So, perjumpaan dengan pihak-pihak Jabatan Urusan Haji, Kementerian Al-Ehwal Ugama, perjumpaan dengan ketua unit rekod perubatan di keempat-empat daerah, Hospital Raja Isteri Penganut Saleha, Pengiraan Muda Mahkota, Pengiraan Muda Al-Matalibillah, Hospital Tutong, Pengiraan
isteri Ajah Mariam Hospital Temburong dan Hospital Suri-Suri Begawan Hospital Kuala Belait, dan juga unit pengambilan contoh darah dan unit vaksinasi. So, perjumpaan dengan rombongan pegawai perubatan haji juga dibuat sebelum pemeriksaan kesihatan dijalankan bagi memastikan proses pemeriksaan kesihatan haji terhadap bakal-bakal jemaah haji dapat dilaksanakan dengan lebih teratur, iaitu penerangan mengenai penyediaan buku rekod kesihatan yang digelar buku yang berwarna hijau, assessment iaitu triage, pemeriksaan elektrokardiogram bagi bakal-bakal jemaah haji yang berumur 40 tahun ke atas. So, bakal-bakal jemaah haji diberikan tarikh-tarikh perjanjian bagi menjalani pemeriksaan kesihatan di klinik-klinik pemeriksaan haji dan pengambilan contoh-contoh darah di keempat-empat daerah, empat hospital di 4 daerah. Tujuan pemeriksaan kesihatan haji tersebut dilakukan adalah bagi memastikan tahap kesihatan dalam keadaan yang baik sebelum berangkat ke Tanah Suci. InsyaAllah. Ya, baik. Mungkin kita boleh paparkan seketika di skrin kita ni. Ini merupakan antara infografik yang ada dipaparkan di platform media sosial Kementerian Kesihatan. Langkah penting bagi bakal-bakal jemaah haji bagi tahun 1446 Hijrah 2025 Masihi, ya, di mana seperti yang bis kita maklum dan juga diterangkan oleh pegawai sumber kita pada pagi ini, di mana Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa seperti yang dinasihatkan juga oleh Kerajaan Arab Saudi, bakal-bakal jemaah haji yang berumur 65 tahun dan ke atas ataupun ada menghidapi penyakit-penyakit kronik, jadi bis kita adalah dikehendaki, ada penegasan di sana, untuk mendapatkan suntikan vaksin, dinyatakan tadi, suntikan vaksin. Dan kalau mungkin dapat diterangkan jo barangkali Tuan Haji, ada informasi atau Arabis kita, bakal-bakal jemaah haji ni, diorang ni akan dimaklumkan ataupun dihubungi untuk datang ke pusat-pusat vaksin. Mungkin ada tarikh-tarikh ataupun mungkin tempat-tempat spesifik yang diorang tujui di tempat-tempat daerah. Macam mana? Terima kasih pun wawancara. Bagi yang untuk memberikan vaksinasi kepada jemaah-jemaah haji yang berumur 65 tahun ke atas dan atau yang mengidap penyakit kronik, akan dihubungi mengikut giliran dan ianya akan dilaksanakan di pusat jantung, iaitu di Hospital Ripas pada hari Jumaat dan hari Ahad. So, masa ni masih berjalan. Rombongan pegawai perubatan haji akan memberikan vaksinasi berkenaan. Kalau di Belait, pastinya di mana agaknya pusat unit vaksinasi? Manakala di Kuala Belait pula unit vaksinasi di pusat kesihatan Jalan Pandan 1. Bagaimana pula daerah Tutong dan Temburong? Daerah Tutong akan dibuat juga di unit vaksinasi pusat kesihatan Tutong, dan Temburong juga unit vaksinasi pusat kesihatan Temburong. Alhamdulillah, ya. Seperti yang kami paparkan di skrin pada waktu ini, memberikan kemudahan khususnya kepada bakal jemaah haji negara dari keempat-empat daerah. Bis kita akan dihubungi dan boleh datang ke pusat vaksinasi yang ada dipaparkan maklumatnya di skrin pada waktu ini. Dan juga mungkin dapat dilihatkan kepada bakal jemaah haji untuk membawa buku rekod kesihatan, buku hijau, seperti yang akan dilihatkan kepada bis kita. Dan ini adalah merupakan buku rekod kesihatan yang mana buku hijau dan juga buku suntikan vaksin. Jadi kedua-dua ni mesti dibawa ni. Dua-dua sama. Kita ni ambil peluang untuk memaparkan. Ini orang kalau bakal jemaah haji diorang maklum lah. Tapi ingin ditekankan lagi lah pentingnya dua buku-buku ni. Jadinya kalau dari buku vaksin ni, kalau mengikut pengalaman daripada tahun lepas, sebaik sahaja
jemaah turun daripada kapal terbang, sebelum pasport diorang kena cek, ini dulu kena cek. Buku vaksinasi diorang kena cek, memastikan diorang punya vaksin itu lengkap. Jadinya penting jemaah-jemaah kita ni akur akan peraturan yang ditetapkan untuk bervaksin. Jadi maksudnya vaksin itu lengkap macam mana tu? Adakah ada berapa kali mengambil vaksin kah, ataupun kalau umpamanya ada yang baru pertama kali mengambil vaksin macam mana? So jadinya vaksin yang diwajibkan ialah meningitis, influenza dan juga COVID-19. Meningitis untuk semua jemaah, influenza dan juga COVID-19 adalah seperti yang Puan cakap tadi. Jadinya umur yang 65 tahun ke atas ataupun yang di bawah 65 tapi mempunyai penyakit yang tertentu. Iya. Baik, untuk pertanyaan lanjut habis kita boleh sebenarnya menghubungi talian yang akan kami paparkan sebentar lagi di talian 673-721-0697. Sekali lagi 673-721-0697 untuk mendapatkan sebarang maklumat ataupun ada barangkali kewahaman seperti yang nyatakan tadi, pastikan ya bervaksin. Vaksin apa? Kalau akan bertanya, mungkin atau boleh tanyakan di sana. Baik, ada sedikit masa yang kita berikan juga. InsyaAllah pasti ada saranan, nasihat, seruan selaku pegawai perubatan yang akan insyaAllah bertolak esok. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran untuk pelihara sepanjang penerbangan dan kembali selamat ke tanah air sebenarnya insyaAllah. Apa yang ingin kita sampaikan kepada bakal jemaah haji kita ni? Bagi bakal jemaah kita ni, yang kita ni mesti ingatkan ialah untuk menjaga kesihatan bakal jemaah sendiri. Memang apabila berada di kota suci nanti, mungkin masa awal-awal itu merasa terujak apabila berada di kota suci Madinah, kota suci Mekah, dan mungkin disebabkan rasa terujak itu rehat adalah sangat berkurangan. Jadinya kita cukup tidur, awal bangun untuk solat subuh. Jadinya kalau kekurangan rehat ini berterusan akan boleh menjejaskan kesihatan, dan kesihatan kita ni perlu di tahap yang optimal apabila hampir ke kemuncak haji, iaitu wukuf di Arafah, tawaf dan sa'i haji. Jadinya adalah penting untuk jemaah kita ni untuk pandai-pandai membagi masa, sentiasa membagi rehat yang cukup insya-Allah. Jadi kalau dilihat insya-Allah rombongan pertama yang akan berangkat ke Tanah Suci pada 15 Mei bersamaan 17 Zulkaidah. Jadi sebelum menyampai ke waktu wukuf dan juga sa'i dan seumpamanya tu lebih kurang 3 minggu kan? 3 minggu. 3 minggu. Jadi dalam masa 3 minggu itu perubahan transisi cuaca yang panas. Di sana yang bis kita sebenarnya menekankan orang ani untuk bersedia bukan hanya dari segi mental tetapi fizikal. Ada barangkali baiknya tu. Saya ada melihat ni sebenarnya, saya heran kenapa macam banyak terlihat golongan yang lebih berumur itu melakukan kegiatan banyak berjalan patang. Mungkin mereka ini salah satu bakal ataupun jemaah yang akan pergi ke Tanah Suci. Itu merupakan satu usaha yang baik sebenarnya tu, melatih ketahanan fizikal mereka. Baik, mungkin dari Tuan Najib Syaril sendiri ada barangkali nasihat yang boleh disampaikan. Untuk menyampaikan, sila bawa sediakan buku buku rekod kesihatan bersama dan disimpan di beg tangan semasa dalam perjalanan. Dan juga sediakan dan bawa buku vaksinasi dan disimpan juga di dalam beg tangan semasa dalam perjalanan. So disatukanlah. So selain daripada itu, cuci tangan dan dengan sabun dan air sebelum makan atau semasa menyediakan makanan yang telah ditunjuk ajar semasa taklimat kesihatan yang lalu. So ada 6 step yang telah diajar kepada bakal-bakal jemaah haji. Bukan saja bakal-bakal jemaah haji, secara umum kita inilah semua yang ahli keluarga yang mengantar nanti so perlu menserapkan cuci tangan dengan air dan sabun. So itu adalah salah satu untuk menjaga kesihatan yang terjamin. So selain daripada itu, latihan jasmani yang telah dinyatakan tadi, melakukan senaman ringan seperti
banyakkan berjalan kaki. Ya. Penting juga ya untuk menjaga kesihatan dan juga kebersihan ya. Betul. Dan juga sepertinya kita ni masa telah mencemburui kita ni sebenarnya ya. Sebenarnya ingin bertanya lebih beberapa lanjut soalan. lagi ya, beberapa soalan kepada tetamu kita pada hari ini ya. Dan juga mungkin dapat ingin juga kita mengucapkan ribuan terima kasih ya kepada Yang Mulia Dr. Haji Aziman bin Pihin Orang Kaya Maharaja Kerna Datuk Paduka Seri Haji Yaakob dan juga Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Syahril bin Haji Ali kerana telah pun bersama di Rampai Pagi. Terima kasih masa yang diluangkan bersama kami dan pastinya bermanfaat kepada penonton kita ni, khususnya bakal jemaah haji negara. Mudah-mudahan kami doakan selamat di sepanjang perjalanan menuju ke Tanah Suci dan dipermudahkan urusan memberikan khidmat kepada jemaah haji kita ni dengan orang sepenuh hati, insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati dan sentiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.